jadi polisi. Habis itu saja. Terbit dekat Skopos. ISI. Kadang-kadang benda simple pun tak boleh nak buat. Baiklah. Jadi kalau kita nak pakai dan nisbahkan kepada peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, itu agak keras sangat ustaz tu. Itu hanya di Mekah saja. Tapi nak ceritakan apabila kita masuk, kita kena fikir macam mana nak keluarkan unsur-unsur jahiliah tu secara mutlak. Keluar kan? Sebagaimana Muhammad Al-Fatih buat. Tapi dia buat bukan dalam keadaan paksa, dia beli. Dah kawan tu jual? Sudah jual, habis kan? Baik. Jadi tak apa tuan-tuan. Jadi yang ni kita doa supaya Turki firm. Tapi Turki, sebab itulah maknanya kejatuhan Konstantinopel ni, walaupun Muhammad Al-Fatih ni Nabi kata dia sebaik-baik tentera, sebaik-baik pemimpin, dari segi landscape politiknya, kenapa cepatnya jatuh Konstantinopel kepada Islam? Sebab mereka pecah. Mereka berpecah belah pada tahun 1260 tu, sebab mereka sama sendiri berebut. Tak? Mereka pecah belah, kita menang. Kalau kita pecah belah pula, takkan kita nak menang? Mudah ya. Sebab ini Tuhan buat sebagai satu sipil yang dikatakan fitrah, undang-undang dia. Sebab Tuhan kata apa? Inna hazihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umat kamu ini umat yang satu. Aku adalah Tuhan kamu, hendaklah kamu sembah aku. Baik. Itu introduction, mukadimah. Okey, baik. Mengikut riwayat Ibn Sa'ad dan lain-lain, telah sampai berita kepada orang-orang Muslim daripada orang-orang yang berulang alik di antara Syam dengan Madinah bahawa orang-orang Rom telah berkumpul dengan bilangan yang ramai. Mereka bergabung dengan kabilah-kabilah Arab dan juga orang-orang Arab Nasrani, daripada kabilah Luqman, Jud'am dan beberapa kabilah lain yang bernaung di bawah pemerintahan Rom. Jadi orang Arab ni dia bernaung di bawah Rom, kan? Dia menyokong Rom lah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meminta ataupun istihar kepada orang ramai supaya keluar berperang. Sebab itulah Tabuk ini dipanggil Ghazwah. Ghazwah ni dalam bahasa Inggerisnya dia katakan campaign, military campaign. Dia bukan hanya perang saja, dia satu military campaign besar-besar, besar-besaran. Kalau yang perang kecil-kecil tu yang Nabi tak pergi tu, dia panggil sahabat-sahabat je pergi sekarang. Khalid bin Al-Walid pergi, dia panggil Sariyah. Dia pergi kecil, perang kecil-kecil. Yang ini perang besar-besar. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat pergi, dan kebetulan pula pada bulan Rajab ini dia masa musim panas. Suhunya mula tinggi, dan juga musim buah-buahan di Madinah sudah mula untuk dipungut ataupun dituai. Baik. Tetapi walau bagaimanapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mengajak daripada kelainan daripada kebiasaan untuk yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak pada sahabatnya. Diceritakan oleh Ka'ab bin Malik, tidaklah Rasulullah hendak menyerang terus, cuma baginda hendak menyerang cara berselindung-selindung. Lalu berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diikuti oleh para pejuang dalam cuaca sangat panas. Mereka berangkat menghadapi perjalanan yang jauh dalam padang pasir, kemudian terpaksa pula berhadapan dengan musuh yang berlipat kali ganda banyaknya. Yang mana diriwayatkan daripada hadis Imran bin Husain, diriwayatkan bahawa tentera Rom mencapai lebih kurang dalam 200,000 orang. Dan baik, begitulah keadaannya perjalanan untuk Ghazwah Tabuk. Terlalu sukar, banyak ujian, dan ujian yang paling perit sekali datangnya daripada orang-orang munafik. Datang kumpulan orang munafik berkata sesama mereka, jangan keluar dalam cuaca panas terik ini, sebagaimana ayat yang telah saya bacakan tadi. Jangan keluar ni, panas sangat ni, kalau kita keluar habis kita. Jadi dia menggunakan alasan panas untuk menahan seseorang daripada keluar, khususnya di kalangan orang munafik. Dan datang juga seorang daripada kalangan mereka menemui Rasulullah. Yang ni dia bagi macam-macam dalih lah, tak nak pergi ni. Tak nak pergi perang, dia macam-macam dalih. Ada antara dalihnya, demi Allah saya ini terkenal di kalangan kaum. Dia bersumpah, orang munafik ni suka sumpah, wallahi saya tak buat apa semua dah. Jangan. Saya tak melompat. Dia melompat kemudiannya. Baik, demi Allah saya ini terkenal di kalangan kaum saya sebagai seorang yang sangat meminati wanita.
Kerana itu saya takut kalau saya melihat wanita kuning, iaitulah orang-orang Rom itu, nescaya saya tidak dapat bersabar. Pula dia pula beritahu Nabi bahawa aku ni tak boleh pergi. Kalau aku pergi jumpa perempuan sana, habislah, tak ada nak berperang. Dia boleh reka. Ada? Ini nak pergi perang, kau boleh tengok orang. Tapi ada juga dia punya hujah. Ingat tak macam mana? Orang-orang munafik ni dia membuat hujah di dalam perang Khandaq. Perang Khandaq itu belajar kan? Perang Khandaq dia nak balik. Sebab apa dia kata? Pintu-pintu rumah kami ni terbuka, tak ada orang nak jaga. Dia tak tahu ke yang keadaan sekarang ni semua orang duk jaga satu negeri, bukan jaga rumah kau je seorang. Dia boleh buat satu alasan yang senipis kulit bawang, tetapi nak juga ada alasan supaya Nabi benarkan. Dan Nabi benarkanlah. Kalau bawa puak ni pun tak guna juga tak? Kalau bawa nanti dia mengulangi apa yang berlaku dalam perang Uhud. Dia pergi 300 orang lagi balik. Biar dia duduk dekat sini, duduk elok-elok dekat sini, kita pergi. Baik. Jadi mereka di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul mengumpulkan rakan-rakannya yang setia di satu kawasan di hujung kota Madinah. Dan mereka ini tidak berangkat ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat keluar daripada kota Madinah menuju Tabuk. Jadi turunlah ayat Al-Quran yang telah saya bacakan tadi mengenai orang-orang munafik, khususnya dalam peristiwa sedemikian. Jadi sebenarnya banyak lagi peristiwa, nanti saya akan ceritakanlah. Saya nak baca buku ni agak lebih detail sikit, sebab dia pecahkan 3 berdasarkan kepada dalil Al-Quran yang menunjukkan 3 puak ketika berlakunya perang Tabuk ini, iaitulah orang Islam yang beriman, yang mana bila Nabi ajak aja perang, mereka akan menyatakan keimanannya, mereka ikut Nabi. Yang kedua adalah golongan-golongan yang dia ni duduk atas pagar. Dia tak join pula puak Nabi, tapi dia ni jenis duk-dak kejap nak ke sana sekejap, dia sayang kepada harta benda dia. Dan yang ketiga memang orang munafik. Orang munafik. Jadi 3. Orang Quraisy ni tak ada dah. Tak, sebab Quraisy ni dah kalah dah. Lepas hijrah tu Mekah dah buka dah. Ini cerita pasal orang munafik. Jadi munafik ni bila orang musyrik dah kalah semua, munafik ni masih ada di kalangan orang Islam. Yang ini masalah. Baik. Kejap mana tanda tadi? Golongan pertama ialah golongan orang-orang yang beriman dan menyatakan imannya dengan jihad fisabilillah dengan harta dan jiwa raganya. Dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Hujurat, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang beriman ialah mereka yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Baik. Dan khusus untuk perang Tabuk ini, di mana Allah SWT menurunkan ayat, laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansar allazina tabauhu fi sa'atil 'usrati min ba'di ma kana yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Sesungguhnya Allah menerima taubat Nabi dan para muhajirin dan ansar yang mengikutinya di saat kepayahan, iaitu di dalam peperangan Tabuk. Selepas hampirlah terpesong hati-hati sebahagian daripada mereka, sesungguhnya Allah menerima pula taubat mereka itu, dan sesungguhnya Allah terhadap mereka itu mengurniakan, maha penyayang lagi mengurniakan rahmat. Termasuklah mereka ini yang ditugaskan berada di Madinah, mereka yang uzur oleh kecacatan anggota dan tidak berkenderaan dan tiada bekalan, sehingga mereka ini menangis kerana sedih tidak dapat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada niat hati nak pergi, tetapi oleh kerana mereka berhalangan, tidak ada kenderaan. Sebab pergi ini diriwayatkan bahawa mereka menunggang unta 10 orang kongsi satu unta setengahnya. Maknanya unta ni bukanlah 10 orang naik unta tu, dia kongsi-kongsi. Tak ada, mereka tak boleh pergi. Baik. Sebab itulah sebenarnya kalau kita tengok lagi bagaimana Sayyidina Osman yang tak pergi pada perang
Badar juga mendapat ghanimah. Maknanya dia nak pergi tetapi ada halangan. Dia nak menjaga isteri dia yang sakit. Bukan pergi saja. Kan? Dia tak pergi tapi dia memang nak pergi. Dia ada tugas khas. Sayyidina Ali ditugaskan oleh Rasulullah SAW dalam perang Tabuk ini, duduk di Madinah, jaga keluarga Rasulullah SAW dan jaga Madinah, yang mana keadaan ini dijadikan hujah khususnya orang-orang Syiah untuk apa? Mengatakan bahawa Nabi ini mewakilkan Sayyidina Ali untuk menggantikan dia sebagai khalifah. Tapi sebenarnya itu bukan satu hujah yang kukuh. Sebab para sahabat ni kalau memanglah Nabi memang suruh selepas Nabi wafat ni Sayyidina Ali, memang sahabat akan buat. Tak? Terutamanya Sayyidina Umar, dia tegas, dia sangat tegas. Tetapi tidak ada sebab apa? Sebab di dalam event yang lain, dalam peristiwa lain, Rasulullah SAW menyuruh Abdullah bin Umi Maktum untuk menggantikan dia ketika dalam peperangan yang lain, berada di Madinah. Mana orang lain pula? Takkan nak ganti Abdullah bin Umi Maktum tu yang buta tu. Yalah, walaupun satu ketika dia berada di Madinah menggantikan Rasulullah SAW, ini nak ganti tugas Nabi ni sebagai ketua negara ni. Takkan nak ganti orang buta, sedangkan orang buta ni dari segi fizikalnya tidak begitu sempurna lah. Tak? Tapi Syiah juga mengatakan bahawa ini adalah hujah dengan mengatakan kenapa Sayyidina Ali tak tuntut? Sebab Sayyidina Ali taqiyah. Dia pula kata Sayyidina Ali pula taqiyah. Dia pula bagi tafsiran bahawa kenapa Sayyidina Ali tidak menuntutnya, sebab Sayyidina Ali taqiyah. Ini macam ni lah kan. Dah wafat. Dia lah dah mati tubuh. Tak, kata tubuh dia kata macam ni. Kena tengok kontak dia. Tengok kontak tubuh tu kata bila. Duk pakai tu je. Nanti. Kena tengok konteks. Sebab tu konteks ni dia melibatkan apa? Asbabun nuzul. Tengok ayat Quran tu cerita macam mana. Apa dia tafsiran dia. Baru kita tahu ini adalah khusus untuk Sayyidina Ali ataupun secara umum tidak begitu sebenarnya. Baiklah, tapi ini berlaku dalam perang Tabuk. Baik. Itu orang yang pertama, orang yang maknanya apabila Rasulullah SAW suruh mereka pergi berperang, mereka akan terus menyahut perintah Rasulullah SAW. Yang kedua, daripada kalangan mereka yang lemah imannya, yang tertinggal. Mereka ini bukan di kalangan orang munafik tetapi terheret sama. Jadi seolah-olah mereka ni terheret sama kepada kumpulan orang-orang munafik. Di dalam hati mereka ada iman, tetapi oleh kerana iman mereka lemah, dan mereka ini tewas dengan nafsu dia. Antaranya ialah Ka'ab bin Malik yang tak pergi perang. Dia bukan orang munafik, dia tidak munafik. Sebab dia ada, maknanya para sahabat Rasulullah SAW dia ada jenis macam ni. Sama juga dengan Hatib bin Abi Balta'ah tu. Dia kata dia bukan murtad, tapi dia hantar surat kepada rakan-rakan bersaudara mara dia dekat Mekah untuk apa dia? Memaklumkan bahawa Nabi akan menyerang kota Mekah melalui seorang perempuan. Maksud niat dia tidak murtad. Tetapi dia nak beritahu, maknanya kau siap-siap. Bila Nabi masuk kau jangan lawan musuh tu. Relax kat situ. Yang ini tak boleh, dari segi misi ketenteraan tak boleh. Kan, walaupun dia ni berjasa besar dalam perang Badar sebab dia nak ahli perang Badar. Kan? Ini nak menunjukkan bahawa Sayyidina Umar tegas. Sayyidina Umar nak pancung je, menunjukkan bahawa kalaulah Sayyidina Umar ni betul-betul kata-kata itu datang daripada Rasulullah SAW sebagai wasiat, dialah orang yang pertama akan menjadikan khalifah ni bukan Abu Bakar tetapi Sayyidina Ali. Tetapi dia yang lead mesyuarat, buka apa pandangan. Tapi bila dah syura ni, cari yang terbaik lah. Dan bila dah diputuskan, kita kena pegang lah. Walaupun ada tak puas hati tu biasa. Mana ada kita boleh puas hati semua orang. Baik. Jadi mereka ini sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa akharuna atarafu bi dzunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan yang lainlah mereka yang mengaku berdosa, i'tiraf bi dzunubihim, mengiktiraf dosa mereka, yang bercampur baur dengan amalan soleh, dan yang lainnya amalan yang jahat pula. Maknanya mereka ni buat baik, mereka taat kepada Nabi, tetapi dalam satu kes macam tu mereka campur pula perbuatan baik mereka dengan
perbuatan yang jahat, iaitulah tak mau pergi berperang. Ni jenis iman. Ialah iman orang awam lah, macam kita ni lah. Tak? Kejap rasa nak pergi, kejap tak nak pergi. Tak? Sekejap duk fikir ni, sekejap dia. Tapi orang yang kuat memang pergi macam mana pun tahu cerita. Tak? Yang munafik ni memang dah tentu lah. Dia yang tukang racun orang supaya jangan pergi. Baik. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Taubah ayat 102. Baik. Para ulama menegaskan perkataan mudah-mudahan, asallahu, mudah-mudahan Allah ialah merupakan janji daripada Allah yang pasti. Maknanya Allah apa? Allah akan ampunkan dosa mereka. Maknanya lemah macam mana pun, kan? Allah tahu manusia itu macam itu, Allah akan ampunkan. Baik, wa 'ala salasati allazina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihim al-ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Dan wa 'ala salasati, dan terhadap 3 orang, Ka'ab dengan 2 orang lagi sahabat tu, yang tak pergi tu, yang mereka tu ditinggalkan daripada berjihad, sehingga mereka merasakan bumi menjadi sempit. Sebab apa? Sebab Nabi pakat tak nak bercakap, ajak orang Islam jangan bercakap dengan dia selama 40 hari tak silap. Jangan bercakap, jangan seorang pada orang Islam tu bercakap. Kita pulau dia. Maknanya pulau boleh tak? Nabi buat pulau. Kalau ada lah, tak, di kampung kita ni hak jenis kena pulau macam ni, bolehlah kita pulau atas pertimbangan kita lah. Tapi jangan kata kita zalim, jangan kata kita ni tak ikut syarak. Syarak menetapkan boleh pulau. Nah, kalau dekat kampung kita tu, kampung kita lah, ada hak jenis kena pulau macam ni lah, tengok kes lah. Tapi kes sikit dah pulau tak boleh lah. Ini memang kes kau-kau yang kena pulau lah. Itu cara dia nak mengajar dia. Ini merupakan tarbiyah. Dan Allah akan ampun dosa. Sebab ulama menafsirkan mudah-mudahan di sini adalah satu kepastian daripada Allah untuk Allah ampunkan dosa setelah mendapat uqubah, mendapat pembalasan lah. Boleh tahu orang tak bercakap dengan kita ni, jangan main-main tuan-tuan. Kita masuk kedai orang buat tak tahu apa semua, jangan. Tak? Kat sini bolehlah duduk dalam office dan diam seorang. Tak? Tapi bila balik masyarakat buat tak tahu apa semua dalam keadaan small society pada ketika itu dah, mereka bercampur apa semua kan. Mana ada office seorang-seorang, semua rumah aja kan. Nak pergi pasar orang tak buat tak tahu, pergi masjid orang buat tak tahu. Baik. Sehingga mereka rasa sempit, merasakan dunia ataupun bumi ini menjadi sempit. Oleh kerana dosa mereka, dan mereka rasa diri mereka terhimpit, dan mereka menyangka bahawa mereka tidak ada tempat berlindung daripada hukuman Allah melainkan menyerah diri kepada Allah. Mengaku salah, serah diri, minta ampun daripada Allah. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka menyedari wajibnya taubat. Sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat bagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang benar, iaitu orang-orang yang pergi di dalam perang Tabuk. Dalam surah Taubah ayat 118 hingga 119. Dan yang ketiga ni dah habis masa sikit lagi. Ketiga ni insya-Allah kita sambung minggu depan kot. Iaitulah di kalangan orang-orang munafik yang panjangnya ayat yang Allah turun. Bila munafik ni Allah turun ayat panjang sebab apa? Allah nak detail out perangai dia tu. Perangai dan tipu daya orang munafik. Sebab itu ayat dipanjang. Yang tadi yang bagi ringkas-ringkas juga. Orang yang memang nak berjuang, selesai. Orang yang lemah iman dia. Sebab apa? Sebab mereka mencampurkan di antara perbuatan baik dengan jahat. Mereka dah kena hukum, mereka minta ampun, mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi hak munafik ni dia ambil masa yang panjang sikitlah. Dan saya mohon berhenti awal sikitlah sebab kita masuk ni lebih kurang 3-4 minit lagi. Saya berhenti awal dan kebetulan saya musafir ni, saya nak minta mohon di hadapan tuan dan menepati SOP. Sebab minggu lepas taklah terlajak, tapi maknanya masuk waktu Isyak. Saya rasa itu saja kot, insyaAllah tuan-tuan. Minggu depan peringatkan saya tentang, kalau tuan-tuan nak baca sebagai rujukan, nak buat persiapan, nak tanya soalan, surah Taubah ayat 42 hingga 48. Panjang ayat tu.
tentang bagaimana Allah menerangkan perangai orang munafik yang tak pergi perang. Bukan mereka saja tak nak pergi, mereka pula kipas orang lain supaya tak pergi perang. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.